Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir secara maya ke program webinar ini. Alright. Okay. Untuk makluman semua, webinar ini merupakan siri pertama iaitu webinar yang bertajuk Asas Elektronik, apa itu microbit? Saya percaya ramai hadirin sini teruja untuk mengetahui apakah itu microbit secara lebih mendalam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, insya-Allah impak daripada webinar hari ini, hadirin semua, para guru, anak-anak pelajar boleh menyertai dua pertandingan. Pertama, pertandingan microbit, anjuran MIRC iaitu Microbit Innovation and Robotic Competition, anjuran Elvira System, dan pertandingan yang kedua seperti yang ditayangkan di background ini adalah pertandingan RBT Microbit Melestarikan Sungai, anjuran PKIM dan industri yang lain. Saya Dr. Hanim atau mudah dikenali sebagai Cikgu Hanim, moderator anda untuk petang ini. Untuk makluman hadirin dan dihormati sekalian, webinar ini dianjurkan oleh Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat atau lebih mesra dikenali sebagai PKIM UTM dengan kerjasama U4S iaitu University for Society Zon Selatan dengan kerjasama Elvira System, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, STM Microelektronik Sdn Bhd, Siltera Malaysia Sdn Bhd dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan MDEC #MyDigitalMaker. Tujuan webinar ini dianjurkan adalah untuk memberi pendedahan terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM, terutamanya yang berkaitan dengan ilmu asas pengaturcaraan microbit kepada murid sekolah rendah, juga sekolah menengah di seluruh Malaysia agar selari dengan mata pelajaran RBT iaitu reka bentuk dan teknologi. Tanpa membuang masa, ingin saya perkenalkan penceramah kita hari ini iaitu Dr. Anas Abdul Latif. Insinyur Dr. Anas Abdul Latif atau lebih mesra dipanggil Cikgu Abang Anas atau Cikgu Anas. Hai Cikgu Anas. Okey, sangat ceria hari ini Cikgu Anas nampaknya. Hai. Ini Cikgu moderator, boleh saya Cikgu Hanim Okey, terima kasih Cikgu Anas. Okey, untuk hadiran untuk maklumat semua, Insinyur Dr. Anas Abdul Latif atau Cikgu Anas ini merupakan pakar dalam bidang microbit. Beliau memperoleh ijazah dalam bidang elektrik di UTHM pada tahun 2009. Manakala selepas itu, Cikgu Anas bekerja sebagai jurutera di Astro. Pasti ramai suka tengok Astro, betul? Dan kemudian Dr. Anas sambung pelajaran ke peringkat master dalam bidang telekomunikasi di Universiti Malaya pada tahun 2012 dan akhirnya Cikgu Anas berjaya memperoleh pendidikan yang paling tinggi iaitu PhD dalam bidang fotonik di Universiti Malaya tahun 2018. Berkat kerajinan dan usaha yang sangat bersungguh-sungguh oleh Dr. Anas, Cikgu Anas, beliau kini dilantik sebagai timbalan pengarah di Pusat Pendidikan dan Inovasi. Pastinya kehadiran beliau hari ini akan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada anda semua. Dan alhamdulillah, beliau kini merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer atau dikenali sebagai FKE KK yang mana telah berkhidmat lebih daripada 12 tahun. Untuk maklumat semua, sebelum Cikgu Anas bercerita tentang apa itu microbit, sukacita ingin saya maklumkan, Dr. Anas ini telah banyak membina projek-projek yang berjaya berkaitan dengan IoT untuk fertigasi dan aquaculture berkaitan dengan lobster. Dan yang menariknya, Dr. Anas sangat aktif. Dr. Anas bersama kumpulan sangat aktif membantu para guru, anak-anak pelajar dalam program komuniti yang berkaitan dengan bengkel microbit. Jadi,
Sebelum kita mulakan sesi ceramah hari ini, ingin saya nyatakan bahawa di dalam Facebook live streaming kami ada disediakan pautan iaitu borang maklum balas keberskanan program. Saya berharap agar semua hadirin dapat mengisi borang tersebut dan akhirnya setiap peserta akan memperoleh sijil. Sijil ini dikira sebagai kedatangan. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan dan menjemput ceramah kita Cikgu Anas untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Salam sejahtera. Boleh dengar suara saya, Cikgu Hanim? Boleh, Dok. Boleh, Cikgu Jadi Anas. jadi saya share saya punya slide. Share. Terima kasih Cikgu Hanim ataupun kita punya puan moderator pada petang ini di atas serba sedikit penerangan berkenaan dengan program yang kita anjurkan sempena dengan cuti sekolah ataupun actually bersempena dengan MRSC dan juga pertandingan Sungai Kim berkenaan dengan mikro pengawalan. So mungkinlah Cikgu Hanim telah menerangkan berdata sedikit tentang saya. Tak adalah expert mana tapi sekadar untuk berkongsi dengan murid-murid yang berada di dalam talian, insya-Allah saya boleh laksanakan. Jadi saya lebih mesra lah, jangan panggil saya Dr. Anas ataupun Cik Anas, panggil saya Cikgu Anas cukup untuk sesi kita sepanjang MIRC ataupun sepanjang 1 jam ini. Saya Anas, Cikgu Anas daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, akan berkongsi sedikit itu asas elektronik dan apa itu microbit. Kerana secara asasnya microbit itu dibentuk berdasarkan konsep-konsep elektronik yang ada. Jadi lebih cantik jika kita pergi ke belakang sedikit itu melihat apa itu elektronik ataupun memahami asas-asas elektronik sebelum kita pergi lebih jauh atau lebih mendalam berkenaan dengan microbit ataupun mikro pengawal yang bakal dilaksanakan sesi webinarnya dalam minggu ini juga. Okey. Seterusnya. Dalam sesi petang ini terdapat 4 bahagian saya telah bahagikan dan setiap bahagian saya akan terangkan sebaik yang boleh supaya murid-murid ataupun pelajar yang mendengar di atas talian dapat memahami, sekurang mendapat idea untuk membina projek-projek yang bakal dipertandingkan nanti. Okey, untuk sesi yang pertama, pengenalan kepentingan mikropengawal. Saya ingin menceritakan sedikit situasi yang berlaku di negara kita ataupun di dunia sebenarnya. Kalau boleh dilihat pada masa kini, masih terdapat lagi pertanian konvensional. Sebelah kiri kalau boleh lihat gambar di mana petani masih menyiram tanaman secara manual dan memerlukan tenaga kerja manusia yang amat ramai. Kerana penyiraman ini tidak dapat dilakukan orang kata secara automatik. Jadi pertanian konvensional ini memang menggunakan manual dan workers ataupun pekerja manusia memang ramai. So, apa bezanya dengan pertanian yang terkini? Jadi kita lihat sebelah kanan iaitu pertanian teknologi moden. Kalau boleh lihat dengan pertanian teknologi moden di mana asas ataupun minda ataupun brain ataupun otak kawalan adalah berada di gambar mikrobit ni, mikro pengawal. Dan di mana mikro pengawal atau mikrobit ini mengawal pendiri arus air, mengesan pendiri arus air, mengawal motor server dan mengesan pendiri lebapan tanah. Jadi prosesnya bila lembab mungkin motor server akan berhenti
memberi air kepada tanaman, ataupun jika kering, motor servo akan membuka pil air dan memberi air pada tanaman. Semuanya akan dilakukan secara automatik bila adanya brain ataupun mikro pengawal ataupun microbit yang kita gunakan dalam rajah sebelah kanan ini. Ini adalah salah satu konsep asas pertanian teknologi moden yang ada pada masa kini. Walau bagaimanapun, pertanian konvensional masih wujud di negara kita, Malaysia. Jadi kalau dilihat, air akan disiram ke tanaman secara automatik menggunakan teknologi pertanian moden. Dengan itu, tenaga kerja manusia dapat dikurangkan dan kadar air yang diterima bagi setiap pokok lebih tepat dan serta seragam. Jadi tidak akan berlakunya masalah pembaziran air contohnya. Dan perkara ini amat penting jika tanaman terlebih air pun tak boleh, jika terkurang air pun tak boleh. Jadi dengan ada sistem automatik, petani tak perlu hadir atau tak perlu datang ke tanaman, just bergantung kepada mikro pengawal ataupun dalam konteks pada hari ini, mikro pengawal yang kita gunakan adalah microbit. Okey, konsep mikro pengawal kita sambung daripada yang lepas tadi untuk aplikasi pertanian dan teknologi moden, di mana mikro pengawal mesti mempunyai input, proses tengah-tengah dan output. Jadi kalau boleh lihat proses, apa yang diproses, proses adalah papan mikro pengawal. Iaitu yang kita gunakan dalam sesi webinar pada kali ini adalah microbit. Di manakala input yang kita gunakan, kalau boleh lihat balik slide yang lepas, input yang kita gunakan ataupun sensor ataupun pendera yang kita gunakan ada dua, iaitu pendera aras air untuk melihat aras air tangki dan kedua adalah pendera lembapan tanah, iaitu dalam bahasa Inggerisnya adalah soil moisture untuk mengesan kelembapan tanah. Okay, inilah input yang penting untuk memastikan supaya data yang diberi akan diproses. Selepas diproses, jika lembap, motor servo akan menutup pili. Jika kering, motor servo akan memutarkan pili supaya air terus ke tanaman. Dalam konteks output pula, kita menggunakan motor servo untuk mengawal pili air. Okey, saya ulang, jika lembap, motor servo akan memusingkan pili supaya air ke tanaman dihentikan. Manakala jika kering, motor servo akan memutarkan pili dan air akan terus disiram ke tanaman. Itu adalah asas-asas yang digunakan dalam mikro pengawal. Sekali lagi, konsep mikro pengawal mempunyai input, proses dan output. Input adalah pendera, manakala output pada konsep ataupun aplikasi yang saya terangkan adalah motor servo. Dan proses iaitu papan mikro pengawal yang kita gunakan pada webinar kali ini adalah microbit. Okay, selesai. Sekarang kita masuk ke bahagian 2. Perkakasan dan peralatan pengukuran elektronik. Jadi, untuk memastikan setiap pembangunan projek mikro pengawal menggunakan microbit atau mana-mana jenama mikro pengawal seperti Arduino atau lain-lain seperti Node MCU juga, papan mereka amat penting untuk memastikan segala perkakasan elektronik dapat disambung kepada mikro pengawal seperti microbit. Jadi papan reka ni adalah orang kata penyambung, adalah interface pertengah ataupun sebagai penghubung di antara microbit dan juga perkakasan elektronik sama ada input ataupun output. Kalau dilihat papan reka atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai breadboard. Okay, kalau dilihat bahagian A ini yang berwarna ungu, baris ini bercantum, baris ini bercantum. Manakala di bahagian B, lajur yang berwarna biru ini bercantum.
Jadi baris yang berwarna yang bahagian A, baris purple atas dan juga di bawah mempunyai konsep yang sama, di mana daripada hujung ke hujung adalah bercantum, okay, 1 liter. Okay, manakala di bahagian atas bagi B laju atas ke bawah cantum 1 liter, bawah pun sama, atas ke bawah juga 1 liter. Untuk menjambungkan antara baris A dengan baris laju B, kita memerlukan wire ataupun kabel ataupun dikali sebagai jumper wire untuk memastikan baris A, liter di baris A dapat bercantum dengan liter di laju B. Kita boleh menggunakan kabel ataupun wire jumper sebagai tambahan untuk memastikan A dan B bercantum. Ini adalah asas untuk papan reka ataupun breadboard jika kita ingin menyambungkan di antara mikro pengawal iaitu microbit dengan komponen ataupun perkakasan elektronik input ataupun outputs seperti pendera-pendera yang saya sebutkan tadi dan juga seperti LED, motor server ataupun motor DC sebagai contoh. Okay, seterusnya, penyambungan papan microbit pada perkakasan lain ada teknik-teknik yang boleh digunakan, di antaranya kita boleh menggunakan wire jenis clip wire. Okay. Wire ini adalah wire male to male, yang contoh saya bikin male to male, dan kita juga boleh gunakan bongkah penyambung. Okay. Sebelah kanan adalah contoh penyambungan terus daripada microbit atau daripada mikro pengawal terus kepada penderia lembapan tanah, penderia lembapan tanah, mana dalam sambungan ini contoh yang ditunjukkan menggunakan clip wire. Contoh yang digunakan adalah clip wire. Jika ingin membuat projek yang lebih, orang kata lebih tahan, saya galakkan kepada murid-murid atau pelajar-pelajar sekalian menggunakan breadboard pengantara, memasang breadboard di antara microbit dan juga perkakasan input dan output, sama ada sensor ataupun pendera ataupun motor ataupun LED ataupun apa-apa pendera output dan ataupun input yang ada. Okey, seterusnya peralatan tangan. Ini harus ada untuk memudahkan. Jika tiada tak apa, tapi jika ada lagi bagus, kerana memudahkan untuk memasang segala perkakasan atau komponen elektronik ke atas board yang ada. Contohnya, boleh lihat layar muncung tirus seperti ini. Layar ini boleh digunakan untuk membentuk kaki komponen elektronik ataupun perkakasan elektronik, iaitu kaki ni boleh dibentuk dengan mudah menggunakan layar muncung tirus, sama ada kaki perintah ataupun kaki LED boleh dibentuk menggunakan layar muncung tirus dengan mudah sebelum dimasukkan ke dalam papan reka. Okay? Sebelum dimasukkan dalam papan reka. Setelah masuk ke papan reka, mungkin kita boleh sambungkan komponen elektronik atau perkakasan elektronik ini dengan microbit dengan lebih mudah dan teratur. Dan penggunaan skru juga amat penting, alat yang digunakan untuk mengetat atau melonggarkan skru yang terdapat pada sesuatu benda. Kebiasaannya pembuatan skru akan digunakan jika kita menggunakan bongkah penyambung. Biasanya pembuatan skru ni kita akan gunakan jika kita menggunakan bongkah penyambung. Dan pelucut wire. Okay, pelucut wire adalah alat yang digunakan untuk memisahkan pedebat daripada wire. Kita boleh lihat dalam gambar di bawah ni, gambar di papan reka ni terdapat dua wire berwarna merah dan juga biru. Okey, maksudnya pelucut wire ni boleh menanggalkan, boleh memisahkan pedebat yang berkala ni daripada wire. Jadi setelah ditanggalkan, baru wire tersebut boleh disambung ke papan reka, dan manakala lagi satu wire boleh disambung terus kepada mikro pengawal menggunakan bongkah penyambung.
Peralatan pengukuran juga adalah di antara peralatan yang saya boleh katakan penting jika ada lebih bagus, kerana dengan adanya peralatan pengukuran kita dapat mengukur seperti dalam konteks microbit kita dapat mengukur voltan, kita dapat mengukur arus dan kita juga dapat mengukur rintangan elektrik. Jadi dalam slide ini saya menunjukkan meter pelbagai ataupun dikenali sebagai multimeter. Meter ini berfungsi untuk mengukur kuantiti elektrik, misalnya untuk pelbagai kegunaan pengukuran kuantiti elektrik, iaitu seperti voltan arus, rintangan. Sinonimnya, meter ini dikenali sebagai multimeter. Kalau boleh dilihat di meter ini, merah bermaksud positif, hitam bermaksud common ataupun ground ataupun negatif. Jadi jika ingin mengukur voltan, para pelajar ataupun murid boleh laraskan di bahagian ini kepada voltan, contohnya DC volt. Dalam gambar rajah ini sekarang ini multimeter ataupun meter pelbagai ini sedang boleh digunakan untuk mengukur voltage, DC voltage ataupun voltan DC. Microbit dan papan reka. Microbit dan papan reka memang tidak boleh dipisahkan kerana ia amat penting dalam pembinaan sebuah prototype, sebuah projek yang bakal diperlihatkan nanti. Jika boleh, segala sambungan antara microbit ataupun micro pengawal dengan komponen-komponen elektronik ataupun pergerasan elektronik boleh menggunakan papan reka, boleh menggunakan papan reka seperti dalam gambar rajah ni. Contohnya dalam konteks sekarang, pin kosong disambungkan kepada resistor melalui papan reka. Maksudnya pin kosong disambungkan ke perentang melalui papan reka dan terus disambungkan kepada LED, dan daripada LED, negatif LED akan disambungkan ke terminal negatif LED akan disambungkan kepada ground. Jadi dalam konteks example atau contoh yang saya tunjukkan ini lebih kepada menggunakan microbit untuk mengawal nyalaan lampu LED. Again, sekali lagi, saya boleh katakan dalam contoh yang saya berikan ini, konsep yang ada adalah microbit digunakan untuk mengawal nyalaan lampu LED. Jadi untuk memastikan microbit boleh bersambung dengan komponen elektronik ataupun pergerasan elektronik supaya lebih mudah dicadangkan untuk mengguna papan reka. Jadi papan reka ni ada pelbagai saiz. Jika aplikasi tidak besar, bolehlah beli saiz yang lebih kecil supaya tidak mengganggu ataupun tidak membuang ruang ataupun memenuhi ruang-ruang yang kosong. Jadi seterusnya juga selain menggunakan clip wire, murid-murid juga boleh menggunakan wire jumper, jumper yang biasa dengan cara menggunakan pelucuk wire untuk menanggalkan penebat. Dan setelah menanggalkan penebat baru boleh bercantum, maksudnya wire cooper boleh terus bercantum dengan micro pengawal ataupun microbit ini. Info tambahan litar sesiri dan LED. Kalau boleh dilihat di sini ada perintah. Ini adalah sekadar info tambahan. Saya berikan sedikit slide berkenaan bagaimana saya menetapkan perintang ataupun kalau kita letakkan balik perintang di sini 50 ohm contohnya. Jadi dalam konteks example ini berkenaan dengan sambungan litar sesiri LED. Kalau boleh dilihat di bawah ini, bateri dengan jumlah voltanya adalah 3 volt dicantum ataupun disambung secara sesiri dengan LED, dan dalam masa yang sama terdapat satu perintah.
Jadi apakah fungsi perintah? Actually, fungsi perintah ini adalah untuk menurunkan voltan yang akan diterima oleh LED. Jadi berdasarkan hukum Ohms, mungkin murid-murid tidak belajar benda ni, tapi saya terangkan sedikit berdasarkan hukum Ohms, iaitu voltan sama dengan I ini adalah arus kali dengan R perintah. Ini adalah hukum Ohms. Jadi bila kita ingin mencari berapa nilai perintah, iaitu R, jadi kita alihkan R ke sebelah kiri. Jadi R adalah sama dengan V bahagi dengan I, iaitu voltan pada R dibahagi dengan arus yang mengalir. Ini diingatkan bahawa arus yang mengalir untuk LED beroperasi adalah 20 mA. Ini berdasarkan spesifikasi LED. Manakala untuk memastikan LED ini juga beroperasi, voltan yang harus dikenakan adalah 2 volt. Ini adalah spesifikasi LED yang common, yang biasa. Jadi berdasarkan formula yang ada, nilai bekalan iaitu 3 volt tolak 2 volt bagi dengan arus yang lalu di litar ini, iaitu 20 mA. Jadi cadangan nilai perintah yang sesuai untuk memastikan LED ini menyala dan tahan lama, perintah yang dicadangkan adalah 50 ohm. Ini adalah cara bagaimana nilai perintah dikira. Jadi ini hanyalah sebagai info tambahan kepada murid-murid atau pelajar yang mendengar webinar pada petang ini. Jadi boleh saya simpulkan bahawa komponen asas elektronik ini ada potensi menjadi input dan ada juga potensi menjadi output. Kalau boleh kita patah balik konsep ataupun prinsip mikropengawal, ataupun dalam konteks ini saya suka panggil kita guna microbit sebagai kita punya mikropengawal. Konsep mikropengawal perlu mempunyai input dan tengah-tengahnya adalah proses dan keluarannya adalah output. Jadi tiga konsep ini, tiga box ini menandakan orang kata lengkaplah suatu sistem mikropengawal. Untuk proses, kita menggunakan mikropengawal. Dalam webinar pada hari ini, kita fokus kepada microbit. Microbit. Dan untuk makluman semua, bukan sahaja microbit, mikropengawal yang ada contohnya seperti Arduino, MCU juga boleh berfungsi seperti microbit yang ada ini. Kalau kita lihat first, kita pergi kepada input. Untuk rumusan komponen asas elektronik, untuk input kebiasaannya kita mempunyai pendera lembapan tanah. Untuk input juga kita mempunyai pendera suhu dan kelembapan udara, ataupun input untuk komponen ini adalah DHT11 ataupun DHT22, DHT11 ataupun DHT22, bergantung kepada aplikasi yang murid ingin gunakan. Untuk DHT11 compare kepada DHT22, DHT22 lebih accurate. Walau bagaimanapun DHT22 menggunakan voltan yang lebih besar daripada 3 volt, di mana mikropengawal microbit hanya boleh membekalkan maksimum voltan 3 volt. Lebih daripada itu tak boleh. Jadi DHT22 actually menggunakan sampai 5 volt. Jadi DHT22 tak sesuai untuk digunakan dengan mikropengawal terus. Mungkin perlu ada bekalan tambahan. Untuk onboard ataupun sensor yang berada di papan microbit, ada pendera suhu, ada pendera pergerakan iaitu kompas, ada pendera cahaya ataupun dikenali sebagai LDR, ada pendera pergerakan ataupun meter pecut ataupun accelerometer.
Jadi ini adalah orang kata on-board ataupun on-board sensor ataupun bendera yang berada di papan microbit. Ini yang saya nyatakan adalah microbit jenis ataupun version 1.5. Okay, microbit ada dua version. Saya akan terangkan di slide-slide yang kemudian. Okay, kita beralih kepada output. Selepas kita dapat sensor ataupun kita dapat input, data, kita dapat data dan proses, kemudian apa nak buat dengan data tu? Nak on pump ke? Nak on LED ke? Nak on buzzer? Nak off motor DC? Nak on motor server? Boleh dilaksanakan dengan mengisi atau membina pengaturcaraan di microbit di bahagian microbit ini. Jadi untuk output kita mempunyai LED, LED dan output juga boleh pembas, buzzer ni boleh juga speaker untuk keluarkan lagu ataupun bunyi lagu, motor server untuk mengawal, motor DC boleh digunakan, konsepnya boleh digunakan untuk mengepam air contohnya kalau dalam konteks mitigasi pertanian. Jadi banyak lagi output sebenarnya, tapi saya letakkan output yang biasa digunakan bersama dengan microbit supaya pelajar-pelajar atau murid dapat sedikit gambaran berkenaan output yang ada yang mungkin boleh digunakan dalam pertandingan nanti. Seterusnya, papan microbit. Sekarang kita beralih terus kepada papan microbit. Okey, untuk makluman semua, kini terdapat papan microbit version 2, versi 2.0. Okay, di sini saya membuat sedikit perbandingan di antara version 1.5 dan version 2.0. Kalau boleh dilihat sebelah atas iaitu current current sebelah atas, current iaitu bahagian depan yang ini latest. Current ini merujuk pada version 1.5 dan latest merujuk kepada microbit versi 2.0. Kalau boleh lihat untuk yang latest ataupun version 2.0 ada tambahan daripada segi bendera touch sensitive logo ataupun bendera sentuhan, bendera sentuh, dan juga ditambah microphone input dan juga LED indicator. Dan terdapat perbezaan notch each connector yang lebih mudah untuk disambung dengan maybe extension ataupun extension port ataupun mudah disambung menggunakan clip wire. Okay. Berbeza dia punya design bentuk ni. Okay, kalau lihat dia tak flat seperti yang versi 1.5. Dia ada lekuk sedikit each connector. Okay, untuk bahagian belakang, okay, kalau pergi bahagian belakang, microbit version 1.5 current ni dan kalau kita pergi kepada version 2.2 ada penambahan untuk mikrofon, okay, mikrofon, and then power indicator. Okay, kalau sebelum tak ada power indicator, yang versi 2.0 ada power indicator dan juga ada built-in speaker. Ini adalah tambahan-tambahan yang ada komponen elektronik ataupun pergerasan elektronik tambahan yang ada pada papan microbit version 2.0. Okay. Now kita beralih kepada microbit version 1.5. Okay, kebanyakan projek yang ditunjukkan melibatkan microbit version 1.5 dan ada juga projek-projek microbit version 2.0. Jadi kita just recap balik, kita pergi sebelah kiri bahagian depan microbit version 1.5 mempunyai konektor dan terdapat 25 lampu LED yang mempunyai dua button dua switch A dan B. Switch ini juga boleh dikatakan sebagai input switch bila kita tekan dia sebagai input, bukan sebagai output, dia sebagai input. 25 LED ni kita boleh kategorikan dia sebagai output komponen output. Okey, dan di bawah ni mempunyai pin kosong, pin 1 dan pin 2 dan mempunyai pin 3 volt supply 3 volt
Okay, supply 3 volt dan bunyi pin ground. Pin ground. Okay, kalau kita pergi bahagian belakang microbit version 1.5, okay, kalau boleh lihat terdapat apa ni, kompas ataupun accelerometer. Okay, kompas dan accelerometer, dan terdapat edge connector for accessories kat sini. Connector ni boleh sambung dengan expansion port, untuk expand lagi input output punya port. Dan ada processor, dan boleh juga ada battery socket sebelah kanan atas, dan ada reset button, sama seperti version 1.5. Sama juga seperti version 2.0. Bezanya version 2.0 terdapat beberapa penambahan daripada segi penderia. Bezanya version 2.0 terdapat beberapa penambahan daripada segi penderia. Ya, mungkin kita boleh tengok lebih detail dalam jadual spesifikasi microbit yang seterusnya. Okay, sebelah kanan adalah current, iaitu version 1.5 microbit. Dan sebelah kiri adalah yang terbaru, iaitu version 2.0. Kalau boleh lihat daripada segi jenis prosesor yang digunakan, Nordic Semiconductor RF5182, yang ini menggunakan 5283. Mungkin lebih baru. Okay. Daripada segi memori, kalau boleh lihat version 1.5 flash 5256. Okay. Yang ini 16 KB RAM. Yang latest version lagi speed dia lagi laju lah, kalau boleh saya katakan, dekat sini. Dan daripada segi interface, of course meningkat, yang dia boldkan ni meningkat. Okay, in term of microphone, seperti saya katakan ada penambahan untuk version 2 ada MEMS microphone dan LED indicator. Untuk speaker ada onboard speaker bagi version 2, untuk yang version 1.5 tiada. Okay, logo touch, ni touch sensitive logo pin, ini macam sensor sensor sentuhan lah. Jadi untuk later version 2 ada. Dan untuk edge connector dekat version 2 sama 25 pin, yang latest version 1.5 25 pin, version 2 pun 25 pin. Ada beza di mana untuk version 1.5 hanya ada 3 dedicated GPIO. Untuk version 2 ada extra satu, iaitu 4 dedicated GPIO. Jadi dia punya notch easier for connection. Mudah notch dia. Tadi ni mudah diklaim, mudah untuk disambung. Okay. Dan kalau melihat daripada segi I2C, ada wireless lebih kurang 4, yang guna 5, frekuensi 2.4 GHz maintain. Daripada segi power, kelebihan di version 2, LED power indicator. Dia ada LED power indicator, ada power off, push and hold power button. Untuk current, available current, ini antara yang penting. Current, kalau boleh lihat version 2 mempunyai sehingga 200 mA available untuk dia punya aksesori. Yang walau bagaimanapun untuk version 1.5 sehingga 90 mA. Ini penting, current ni penting. Jika letak banyak sensor, mungkin current atau arus tidak mampu untuk dibekalkan. Tapi kalau berbeza dengan version 2, mungkin lebih pendiri atau lebih sensor boleh diletakkan tanpa memerlukan bekalan tambahan berbanding dengan microbit version 1.5. Okay, untuk motion sensor still menggunakan jenis model yang sama. Okay, untuk software, of course, perisian untuk perisian pengatur syaraan microbit, kita menggunakan jika merujuk kepada RBT, kita menggunakan MAC code. Kita menggunakan MAC code. Jadi kedua-duanya menggunakan MAC code. Dan daripada segi dimension ataupun geometrical size, semua sama, 5 cm kali 4 cm. Kedua-dua sama, version 1.5 dengan version 2 sama. Jadi saya nak cuba highlightkan benda yang penting, iaitu current. Saya punya concern current lah. Jadi arus. Jadi arus untuk version 1.5 90 mA.
manakala version 2 harusnya lebih mungkin sebab ada penambahan sensor seperti di atas, jadi mungkin microbit papan microbit version 2 memerlukan lebihan arus berbanding dengan 1.5. Dan bendera di papan microbit. Ini adalah bendera di papan microbit version 2, version yang terbaru. Okay, jadi saya ambil, saya just nak tunjukkan kita untuk microbit papan microbit version 2 terdapat bendera sentuh yang ini hanya terdapat pada version 2, tak terdapat pada version 1.5, dan terdapat juga bendera bunyi, bendera bunyi yang terdapat hanya pada version 2. Lain-lain seperti orang kata onboard sensor sensor yang berada di bendera yang berada di papan microbit yang lain adalah bendera suhu, bendera pergerakan atau meter per chode, accelerometer, bendera cahaya yang menggunakan LDR, bendera penggerakan yang menggunakan kompas, dan Swiss. Swiss ada dua, Swiss A dan Swiss B. Okay, jadi boleh dikatakan ada beberapa komponen bendera yang ditambah dalam papan microbit version 2. Mungkin daripada segi orang kata features ataupun aplikasi penggunaan untuk microbit versi 2 mungkin ada lebih sedikit. Dan jika ingin menggunakan version 1.5, tiada masalah, masih boleh dan mungkin memerlukan bendera tambahan supaya mempunyai kemampuan yang sama dengan papan microbit version 2. Okay, ini antara sambungan saya nak tunjukkan cara input ini terus daripada microbit. Microbit disambungkan dengan DHT11 bagi pengesanan suhu dan kelembapan udara. Suhu Celsius dan kelembapan udara ni adalah dalam percentage relative humidity. Dan dalam gambar ranjau ini ianya menggunakan clip wire dan juga male ini adalah female wire. Jadi dalam gambar ranjau ini ataupun dalam contoh ini tidak menggunakan breadboard. Okay, jadi pada pandangan saya lebih kemas jika setiap kali sambungan di antara pengawal ataupun microbit ini dengan komponen elektronik ataupun perkerasan elektronik perlu ada orang kata breadboard perlu ada breadboard lah dekat tengah-tengah ni supaya orang kata lebih mudah untuk sambung atau lebih mudah untuk tanggal ataupun lebih mudah untuk orang kata baik pulih jika berlakunya kerosakan ataupun kesilapan pemasangan. Okay. Dan input ini antara contoh sambungan input bendera lembapan tanah. Okay. Kalau boleh lihat contoh sambungan ini menggunakan clip wire, tanpa breadboard dan tengah-tengah ni. Jadi microbit dicantum ataupun disambung terus pada bendera lembapan tanah ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah soil moisture sensor dengan menggunakan sambungan dengan menggunakan clip wire. Dalam konteks ni, dalam contoh yang ada ini tak apa because tak menggunakan breadboard yang saya sebutkan tadi. Tapi jika menggunakan lebih daripada satu bendera ataupun dah banyak terlampau banyak sangat perkerasan elektronik ataupun komponen elektronik input dan output bercantum dengan microbit ni, jadi lebih cantik, lebih bagus jika murid-murid menggunakan pengantara antara sambungan microbit dengan input output komponen menggunakan breadboard ataupun dalam bahasa Melayu breadboardnya adalah papan reka, menggunakan papan reka. Ini adalah the best example. Jadi kalau boleh tengok balik slide microbit dan papan reka, mana-mana sambungan antara microbit
ataupun mikro pengawal dengan komponen elektronik ataupun perkasan elektronik dicadangkan untuk menggunakan papan reka supaya lebih mudah untuk semakkan, untuk mencari kesilapan ataupun menambah baik apa-apa sistem yang sedang dibangunkan. Okay, selesai untuk bahagian 3. Seterusnya kita pergi kepada bahagian 4 iaitu perisian pengaturcaraan mikrobit. Okay, tanpa perisian pengaturcaraan mikrobit, jadi mikrobit ni seolah-olah otak yang kosong. Okay, tanpa pengaturcaraan, mikrobit ni seolah-olah seperti otak manusia yang kosong. Jadi kita sebagai murid yang ada yang akan masuk pertandingan nanti akan membina atau cara supaya mikrobit ini beroperasi seperti yang murid-murid inginkan. Okay, kita terus kepada perisian pengaturcaraan mikrobit. Okay, terdapat dua teknik ataupun dua kaedah sama ada menggunakan Microsoft MakeCode Apps. Iaitu install di dalam PC ataupun laptop masing-masing. Jika menggunakan Microsoft MakeCode Apps, Microsoft MakeCode Apps boleh di-download atau boleh dimuat turun daripada Microsoft Store. Jadi just buka Microsoft Store dan download. Ini adalah bentuk dia, bentuk ataupun papan interface mikrobit bagi MakeCode Apps. Ini yang diinstall dalam PC. Okay, manakala yang tak nak install dalam PC, boleh gunakan Microsoft Microbit Web ataupun Left Editor. Dia punya bentuk paparannya seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Just pergi kepada makecode.microbit.org dan murid akan terus buka kepada Left Editor. Jadi ada dua, sama ada guna yang MakeCode Apps ataupun guna yang editor. Jadi macam saya menggunakan MakeCode Apps. Tapi saya kadang juga menggunakan Microbit Web. Okay, dua-dua lebih kurang sama feature dia. Tapi saya kebanyakannya saya menggunakan Microsoft MakeCode Apps. Okay, jika kita buka papan antarmuka di antara dua-dua perisian sama ada install di PC ataupun menggunakan Left Editor, dulunya papan antarmuka perisian pengaturcaraan mikrobit adalah sama. Okay, kalau kita lihat, kita mulakan sebelah kanan. Sebelah kanan, kalau boleh nampak dash line, garisan putus-putus ini adalah script area. Script area di mana ruang blok atau cara yang boleh digabungkan menjadi satu arah lekap berlaku di kawasan ini. Dan kita pergi kepada blok palette atau cara yang disusun dalam bentuk blok. Jadi kita boleh pilihlah atau cara apa. Contohnya kita perlukan input untuk nyalakan LED. Jadi input, ambil basic. Dia ada dalam manual seterusnya ataupun dalam webinar seterusnya. Kita terangkanlah cara ni. Okay, and then untuk setelah kita tarik, drag and drop, dia tarik, just letak je di script area dan kita boleh terus simulate. Jadi di kawasan ini adalah simulation area. Menguji atau cara tanpa menyambungkan perkerasan komponen elektronik. Jadi lebih mudah ada simulator atau ada simulator setelah kita drag ataupun drag and drop semua coding, semua blok di script area, kita boleh terus simulate dan melihat apa yang berlaku. Jika tak mencapai matlamat atau objektif yang kita tetapkan, jadi kita boleh ubah balik blok-blok yang ada ni dan kita simulate sekali lagi. Okay? Dan setelah berpuas hati dengan aplikasi yang ditunjukkan dalam simulation area, para pelajar atau murid boleh terus download, muat turun atau cara di bahagian download ini dengan mendownload file jenis .hex yang telah dibina ke dalam papan mikrobit.
Jadi ini adalah orang kata jenis blok pengatur ceraan jenis blok itu lebih mudah untuk yang baru belajar. Okay. So untuk contoh projek yang menarik saya cadangkan untuk para pelajar, murid melayari makecode.microbit.org projek. Terdapat banyak projek di bawah link ini. Dan untuk lebih detail mungkin para pelajar boleh pergi terus kepada microbit.org. Dengan itu tamat sudah pengenalan berkenaan dengan asas elektronik dan apa itu microbit secara general. Jika ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp saya ataupun email saya sebenarnya anasabdullatif@utem.edu.my ataupun dikenali sebagai Cikgu Anas. Okey, itu saja. Mungkin kalau ada soalan boleh tinggalkan di komen ataupun boleh terus email kepada saya. Saya pulakan kembali kepada Cikgu Hanim. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah semua, alhamdulillah. Jutaan terima kasih kepada Cikgu Anas. Okey. Alhamdulillah, nampaknya ramai yang join live kita Dr. Anas. Syukur terima kasih kepada semua penyokong. Dan kita ada 2 soalan Dr. Anas. Saya mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh. Daripada Encik Muhammad Hairin. Apakah beza microbit dengan microcontroller yang lain? Saya berikan peluang pada Dr. Anas untuk jawab soalan yang pertama dan kemudian kita akan sambung kepada soalan yang kedua. Okey, boleh Dr. Anas? Boleh, saya jawab yang ini dulu ke apa? Boleh. Apakah beza microbit dengan microcontroller yang lain? Silakan Dr. Anas. Okey, kalau beza ni saya boleh kongsikan beza daripada segi microbit dengan micro pengawal lain, contohnya Arduino. Kita ada Node MCU 32 ataupun ESP8266. Kalau dilihat sebenarnya lebih merujuk kepada jadual yang sedang saya kongsikan ni lah. Daripada spesifikasi dari segi prosesornya berbeza, memorinya, interface-nya. Cuma the best tentang microbit ni, kelebihan microbit ianya mempunyai onboard pendera ataupun onboard sensor. Maksudnya ada a few sensor yang common seperti LDR, accelerometer, kompas telah di-embed terus di atas papan microbit. Jadi dengan adanya microbit tak perlulah beli sensor-sensor yang lain yang common seperti LDR, accelerometer, motion sensor, and then dia ada sensor, touch sensor. Jadi dia ada kelebihan microbit dengan yang lain. Dia ada onboard sensor. Itu yang kelebihan lah. Cuma kalau kata kelebihan lain lah untuk aplikasi lebih daripada itu, contohnya IoT, mungkin kena dengar lah untuk webinar yang next webinar oleh Dr. Nazmi. Itu lebih menarik. Maksudnya microbit ni bukan sahaja mempunyai onboard sensor, tapi microbit juga boleh digunakan ataupun boleh diintegratekan untuk IoT, aplikasi IoT. Okay, itu saja Dr. Anim. Hopefully menjawab. Okey, terbaik Dr. Anas. Bermakna hadirin dan hadirat sekalian, microbit yang diperkatakan oleh Cikgu Anas tadi adalah microbit ni bersifat sempurna. Apabila kita memperoleh microbit atau micro pengawal, maknanya banyak komponen-komponen yang lain kita telah jimatkan. Alright Cikgu Anas, kita pergi ke soalan yang kedua. Wah, menarik ni Encik Junaidi saya, terima kasih kerana join kami. Okey, Encik Junaidi tanya Cikgu Anas. Waktu bila kita nak gunakan perintah Cikgu Anas? Silakan. Oh, menarik ni jawapan ni Okay, secara asasnya saya bagi analogi dalam slide yang saya tunjukkan ni, slide nombor 11, dalam konteks penggunaan LED. Okay,
Maksudnya dalam konteks ni sebenarnya kita diberi bateri 3 volt untuk menyalakan LED. Okay, untuk maklumat tuan, okay, kalau kita melihat LED ni dia ada spesifikasi dia. Okay, kalau terlalu besar voltage akan merosakkan LED lah. Maksudnya lifetime LED akan lagi cepat. LED ni ada lifetime, dia akan lagi cepat degrade lah, lagi cepat dia boleh kaput atau lagi cepat boleh rosak. So kalau boleh lihat spesifik LED yang saya dapat typical rata-rata voltan LED adalah 2 volt. Tetapi supply voltan yang ada adalah 3 volt dengan gabungan bateri 1.5 2 biji disagabungkan secara sendiri ianya 3 volt. Jadi voltan LED adalah 2 volt. Dan arus yang typical standard arus yang digunakan untuk hidupkan LED adalah 20 mA. Jadi daripada 3 volt untuk ke 2 volt kita memerlukan perintang. Jadi berapakah nilai perintang yang perlu ada supaya voltage yang lalu adalah 2 volt dengan arus 20 mA. Jadi setelah menggunakan hukum Ohms, kita dapati perintang yang digunakan yang sesuai, nilai perintang yang sesuai adalah 50 ohm supaya voltan 3 volt ni turun dia drop jadi 2 volt. Jadi dia akan menyalakan LED dengan lebih, orang kata lifetime LED itu lebih panjang. Kalau 3 volt, LED boleh menyala juga 3 volt, tapi mungkin daripada segi lifetime dia mungkin lebih pendek mungkin. Tapi kalau kita tengok spesifikasi LED, memang nyatakan typical voltage dia 2 volt. Jadi memang that's the reason, itu sebab saya turunkan voltage LED, voltage yang supply ni daripada 3 kepada 2 volt dengan menggunakan perintang 50 ohm. Dan calculation ni memang ada memang ada cara pengiraan ni. Amat mudah benda ni. Saya boleh tunjukkanlah kemudian kalau ingin mengetahui. Tapi sebenarnya litar sesiri LED ni banyak dia punya example yang berada di dalam website-website. Saya ada tengok few dalam 10 website menyatakan benda yang samalah konsep yang ada ni. Okey, itu saja tanya. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Dr. Anas. Terima kasih Cikgu Anas. Okey, untuk perhatian semua, sekiranya kita lihat kepada skrin di depan anda semua, segala maklumat yang Cikgu Anas berikan ini sangat berguna. Ya, dalam masa yang sama Cikgu Anas sangat prihatin. Cikgu Anas ada sediakan link di mana anak-anak pelajar cikgu boleh revisit. Okey, boleh revisit, hanya klik sahaja atau type sahaja keyword tersebut dan pasti akan jumpa maklumat yang lebih detail, maklumat yang lebih lengkap berkenaan dengan perintang dan sebagainya. Baiklah, kita tengok kepada komen. Hai cikgu. Okey. Cikgu Hanim, Cikgu Anas, Adik Akil Faris Okey, Adik Akil tanya. Apa jadi bila kita tak guna perintang Cikgu Anas? Apa jadi jika kita tak guna perintang? Silakan Dr. Anas. Kalau tak guna perintang, masih boleh menyala, tapi untuk jangka masa yang panjang, LED tu akan rosak. Kebiasaannya macam tu. Dengan voltage 3 volt kalau voltage 3 volt. Tapi kalau voltage lagi tinggi 9 volt, memang kena guna perintang lah. Kalau voltage supply yang sebelah kanan ni 9 volt contohnya, pakai bateri kotak kan. Sekarang ni bateri AA, kita cantum 2 jadi 3 volt. Cuba next kalau mungkin kita guna bateri yang kotak tu 9 volt, jadi memang cepatlah LED ni akan terbakar. Sebab voltan dia besar. Voltan besar tapi sebenarnya voltan LED rendah. Jadi voltan besar dengan voltan rendah bila lalu memang akan secara bahasa mudah dia akan senang terbakar lah LED tu. Boleh saya gunakan bahasa yang mudah lah. Boleh, senang. Oh, maknanya Dr. Anas senang cerita. Baik kita gunakan perintang lah ya Dr. Anas Ya, betul. Ya, okey. Khususnya apabila voltan itu lebih tinggi. Betul. Okey, terbaik Adik Akil. Okey. Alhamdulillah, kami amat bersyukur Dr. Anas. Live kali ni memang sangat ramai. Terima kasih atas sokongan anda. Baiklah,
Saya nampak masa telah mencemburui kita. Jadi sebelum kami berakhir, izinkan saya untuk share slide ya, Dr. Anas ya. Okey, baik. Okey, baiklah. Di sini ya, Cikgu Hanim ingin sharekan kepada semua. Okey, adik-adik lihat ya, para guru dan sebagainya. Okey, di sini kalau kita lihat, sebenarnya untuk webinar ini ada 3 siri. Okey. Siri yang pertama telah berlaku pada hari ini, siri kedua pada 6 September iaitu esok dan siri yang terakhir pada 8 September. Untuk makluman semua, kami menggalakkan untuk para guru, para pelajar dan pada mereka yang berminat untuk join ke semua webinar ini kerana banyak tips-tips untuk pertandingan peringkat kebangsaan bagi pelajar sekolah menengah maupun sekolah rendah. Jom kita lihat apakah tajuknya. Untuk esok, adik-adik dan para guru serta hadirin semua, apakah aplikasi IoT yang berkaitan dengan microbit? Pastinya Dr. Anas ada bagi contoh dan tips dalam sesi Cikgu Anas sebelum ini. Dan yang terakhir, kerana pertandingan hendaklah dihantar bersama dengan video inovasi. Jadi, pada 8 September akan ada satu webinar berkenaan dengan teknik penghasilan video dan pitching yang terbaik. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk makluman semua, kita ada 2 pertandingan yang berkaitan dengan microbit. Pertama adalah pertandingan MIRC, Microbit Innovation and Robotic Competition, di mana pertandingan ini dianjurkan oleh Alvira System iaitu champion dalam bidang Alvira di Malaysia dan juga dengan kerjasama MDEC, My Digital Maker. Untuk makluman semua, pertandingan pertama ini juga berakhir pada 10 Oktober. Bermakna ada sebulan lagi untuk para guru, para murid untuk join pertandingan ini dan sediakan video yang terbaik. Dan yang kedua adalah pertandingan RBT Microbit bersempena dengan tema melestarikan sungai untuk pengetahuan para guru dan para murid juga berakhir pada 10 Oktober. Guru-guru dan anak-anak pelajar sekalian, anda semua digalakkan untuk join pertandingan ini kerana apa? Akan memperoleh markah PAJSK khususnya untuk anak-anak ke sekolah berasrama penuh bagi tingkatan 1 maupun tingkatan 4. Baiklah, bagaimana untuk anda tahu tentang tips bagaimana nak menjuarai pertandingan kedua ini adalah pastikan anda like dan sentiasa buka Facebook Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat PIKIM UTM. Di sini akan ada webinar dan juga pelbagai tips berkenaan dengan pertandingan yang berkaitan dengan microbit. Untuk makluman semua, di PIKIM UTM kami juga menyediakan pelbagai latihan untuk yang berkaitan dengan STEM, berkaitan dengan komuniti hijau dan juga pembudayaan amanan hijau. Justru saya berharap Cikgu Hanim dan Cikgu Anas serta wakil dari PIKIM berharap mohon para guru, para anak-anak pelajar khususnya di negeri Melaka ataupun di luar Melaka boleh like Facebook kami dan peroleh pelbagai informasi terkini berkaitan dengan program-program berkaitan yang memperoleh markah PAJSK. Baiklah, kini saya stop sharing. Kita beralih semula ke paparan yang utama. Alhamdulillah, berakhir sudah sesi webinar kita hari ini. Diharapkan anda semua mempelajari sesuatu yang baru daripada webinar ini. Sebelum kita bersurai, ingin saya share semula slide saya yang terakhir tadi sebab saya nak pastikan semua yang hadir hari ini memperoleh faedah. Hadirin dan hadirat sekalian, perhatikan ke dalam komen ini ya. Pergi ke Facebook Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat UTM atau lebih dikenali sebagai PIKIM. PIKIM UTM, pergi ke komen pada webinar hari ini. Cari komen di mana webinar 1 ada di sini merupakan borang maklum balas. Dalam borang maklum balas ini akan mohon nama peserta yang mengikuti webinar ini. Dan alhamdulillah pastinya siapa sahaja yang mohon webinar ini akan memperolehi sijil. Okey, e-sijil akan diberikan selepas program tamat. Baiklah. Dengan ini berakhirlah sudah sesi webinar kita.
Saya mewakili urus setia dari PKIM UTM. Sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada University for Society U4S Zon Selatan serta Evira System, Jabatan Pengairan dan Sungai dan Jabatan Perairan dan Saliran, STM Microelectronics Sdn Bhd, Siltera Malaysia Sdn Bhd dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM serta MDEC #MyDigitalMaker atas penganjuran dan kesudian bagi menganjurkan program webinar yang amat bermakna. Justru saya ingin berpesan kepada semua, sekiranya ada yang tertinggal ataupun yang orang kata tidak sempat untuk melihat webinar ini secara lengkap, jangan risau. Boleh terus melawat kepada Facebook kami, Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat, PKIM UTM. Di sini akan disertakan pautan ke Facebook Live pada hari ini. Atau para guru dan anak-anak sekalian dan hadirin serta hadirat, boleh sahaja Google keyword, iaitu type sahaja Google kepada Facebook PKIM dan sekiranya ingin tahu berkaitan dengan pertandingan, ada dua keyword. Pertama, type sahaja MIRC, Evira System untuk pertandingan pertama. Kedua, Google sahaja RBT U4S, University for Society UTM. Pasti anda akan terus mendapat maklumat lengkap. Baiklah, kita kembali ke paparan utama. Jadi kini, tibalah masanya sesi webinar ini telah berakhir. Mohon sekali lagi kepada semua, jangan lupa untuk isi borang survey bagi mendapatkan sijil kepada yang layak. Dengan itu, kami dalam masa yang sama ingin mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Cikgu Anas. Banyak ilmu yang kita dapat, orang kata banyak tips. Kalau kita baca buku teks mungkin kurang faham. Tetapi apabila melihat webinar ini, pastinya dalam 5 ke 10 minit kita akan dapat capaian yang penting. Ingat para guru dan anak-anak sekalian, sila lawati kepada Facebook kami sekiranya ingin mendapatkan ilmu yang diberikan oleh, yang dikongsikan oleh Cikgu Anas pada petang ini. Terima kasih Dr. Anas. Semoga Dr. Anas diberikan kesihatan, diberikan idea-idea yang lebih menarik untuk membantu anak-anak pelajar dan para guru di sekolah bagi projek yang berkaitan dengan microbit ini. Terima kasih ya Cikgu Anas. Jadi saya harap itu sahaja sehingga ke hari ini. Terima kasih juga kepada yang ada dalam Facebook Live kami ya. Facebook Live kami ramai nampaknya, alhamdulillah. Terima kasih semua. Jadi saya ingat itu sahaja. Ada apa-apa lagi Dr. Anas? Sebarang apa orang kata komen ataupun kata-kata kepada para guru dan para pelajar? Ya, saya rasa hopefully apa yang saya kongsikan ni memberi sedikit gambaran lah kepentingan asas elektronik itu penting sebelum memulakan apa-apa projek microbit. Jadi kena patah balik lah, maksudnya asas elektronik itu penting, then you can go for microbit punya projek insyaAllah. Okay, jadi saya insyaAllah saya tak adalah expert tapi saya boleh UTM berada di Melaka boleh membantu pelajar-pelajar sekolah yang berada berdekatan di UTM. Boleh email saya kalau nak datang UTM, insyaAllah saya boleh entertain lah untuk bantu. Boleh Dr. Anim? Boleh, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Anas. Untuk makluman semua, Dr. Anas merupakan guru yang sangat berpengalaman dalam mikrobit dan pastinya kami di PKIM, Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat akan membantu anda di luar sana. Jangan lupa pergi melawat ke Facebook kami dan dapatkan nombor kontak untuk sebarang aktiviti berkaitan dengan STEM maupun berkaitan dengan sains dan teknologi. Jadi dengan itu, saya rasa program ini telah berakhir. Terima kasih kepada semua dan kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, terima kasih Dr. Anas. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.